Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih pada MC kita, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita masih lagi Allah bagi kesempatan untuk sama-sama kita dapat menyebut kalimah Allah. Syukur, alhamdulillah. Kalau kaku kita pagi ni, tuan-tuan, tak ada dah kita nak sebutnya. Tapi syukur, alhamdulillah, Allah masih lagi bagi peluang pada kita untuk kita sama-sama dapat pada pagi ni untuk kita solat subuh. Pagi ni, tuan-tuan, saya cadangnya nak menyambung tafsir kita hari tu, tuan-tuan. Kebetulan daripada Kelang, buku dalam satu kereta lagi, tak teringat nak bawa, tuan-tuan. Jadi saya, insyaAllah saya akan sambung pada bulan akan datang lah. Cuma pagi ni, tuan-tuan, masa kesempatan yang ada ni, saya nak sambung sikit perbincangan dulu. Saya sebut tentang hari tu isu tentang penyusuan anak rasanya. Kata silap saya lah, lupa saya. Tapi tak apalah, pagi ni, tuan-tuan, saya nak sebut lagi berkait dengan isu-isu perkahwinan. Kerana isu perkahwinan, tuan-tuan, benda yang dah ada dalam kepala ni, tuan-tuan, yang selalu duk terlibat dengan kes hari-hari dan sebagainya, tuan-tuan. Pagi ni saya akan cuba kompreskan isu nikah, cerai, rujuk, tiga benda ni. Nikah, cerai, rujuk, NCR dipanggil, NCR, nikah, cerai, rujuk. Dalam bulan ni saja, tuan-tuan, dalam bulan ni saja kita rasa lebih pada kita terima surat nikah palsu. Bulan ni saja, nikah palsu daripada JPN hantar pada kita. Kemudian daripada immigration minta kita supaya buat pengesahan betul ke tidak surat nikah ni. Kemudian daripada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri pun hantar kepada kita untuk buat pengesahan nikah. Bukan pengesahan nikah, pengesahan surat nikah itu. Palsu, tuan-tuan, saya pun heran sungguh. Palsu. Bila palsu ni, dia akan ada penyakit ya. Kita tak tahu nikah dia tu macam mana dulu. Biasanya, tuan-tuan, kalau nikah ni nikah yang ada dalam sistem kita, insya-Allah rekod pasti ada. Siapa jadi wali kita tahu, yang tukang akad nikah tu kita tahu. Kemudian, tuan-tuan, hal-hal yang berkait itu tadi, tuan-tuan, ialah melibatkan sokongan-sokongan kepada dokumen pernikahan ini, kita tahulah sebab dia akan ada rekod. Ada rekod, tuan-tuan. Nikah ni, saya nak cerita, tuan-tuan, ni rekod nikah yang nikah tahun 1970, 1980, 1990. Kalau siapa nikah yang dengan cara yang betul, rekod dia mesti ada. Jelas, tuan-tuan, rekod tu. Rekod tu, tuan-tuan, kita simpan masih lagi dalam keadaan baik. Cuma sekarang ni kita masih lagi dalam proses, kalau boleh macam dokumen tadi, kita nak digitalkan. Tapi kos digital ni dia agak besar sebenarnya. Bila mana digital tadi, kita ke arah mendigitalkan benda tu tadi, maknanya, tuan-tuan, dokumen tadi bukan setakat melibatkan dalam bentuk fizikal dia, tetapi dalam bentuk alam maya. Kita boleh scan lah, makna gitu. Jadi kita simpan molek. Walaupun mungkin, tuan-tuan, makan puluhan tahun. Tuan-tuan bayangkan kalau nikah tahun 1990, ni berapa tahun dah kita kalau 1970.
ataupun 74 lah, 74 pun ada tuan-tuan. Ada lagi dengan kita, walaupun mungkin orang tu wallahu alam dah hidup ke tak hidup, tapi dia masih lagi ada anak-anak cucu dia. Ni rekod tu akan ada tuan-tuan. Tapi bagi yang palsu ni sudah. Kalau palsu ni tuan-tuan melibatkan status perkahwinan tu wallahu alam, kita pun tak tahu macam mana. Ada hak nikah tuan-tuan, saya nak ceritakan ada hak nikah tu dulu pun dia nikah pun palsu, cerai pun palsu, rujuk pun palsu. Mati belaka dah apa ni? Mati belaka dah. Hak mari tahu tuan-tuan bila kita mana anak dia nak masa nak pembahagian harta tu. Anak dia bawa lah surat sekeping pergi ke Jawi, tunjuk ustaz ni ayah saya telah bercerai dan rujuk sekian-sekian. Tuan-tuan, kita cek dalam dokumentasi kita, waktu tahun berapa? Tahun 1980. 80 ni agak baru lagi lah tuan-tuan. Tak ada dalam sistem kita. Bila tak ada dalam sistem kita, tuan-tuan, kita akan pergi kepada proses pencarian file. File tuan-tuan, banyak file ni. Kalau masuk dia dalam bilik file ni, kalau jatuh file atas kita mati berkali. Nak cerita banyaknya file tu, begitu tinggi. Mana terpaksalah cek satu-satu. Daripada tahun sekian-sekian cek. Kalau tahun 1990 saja tu, 80 saja, bukan satu file, beribu file. Kalau tahun 1980, contoh tuan-tuan, kalau 80 saja ni kalau blok ni 80 tahu saja, makna gitu. Dia punya file. Carilah kita cari satu. Allah tuan-tuan. Siapa keluar peluh jantan tahu? Tak jumpa, tak ada. Lepas tu kita cek balik, scan balik ke tempat yang dia nikah tu tuan-tuan, rupa-rupanya tempat yang dia nikah tu pun tak ada dalam peta Kuala Lumpur ni. Faham macam mana? Kan dulu ada jalan-jalan tempat-tempat yang sekarang ni dibarukan. Kan dulu jalan tu nama lain, sekarang ni baru nama glamour sikit. Tuan-tuan, kita cek balik dengan DBKL betul tak ada jalan ni? Tak ada rupanya. Tak ada dalam senarai DBKL. Lepas tu nikah macam mana? Sudah. Lepas tu yang jadi ragu tu tuan-tuan. Makna kalau melibatkan surat nikah, bayang kalau lebih pada sebulan tu lebih pada 100 makna gitu. Makna saya tak tahulah nikah dulu macam mana. Tapi bukanlah saya nak sebut gini tuan-tuan, orang nikah dulu mesti tak sah ke? Tidak semestinya lah, tidak semestinya. Maknanya sesuatu pernikahan tadi yang perlu dilihat secara terperinci. Tapi makna tuan-tuan dia akan memberi kesan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, kita ialah dengan bermula kalau saya tuan-tuan, saya start masuk di bahagian perkahwinan ni tahun 2012. Dalam tahun 2012 tu maknanya kita memang dah ke arah sebarang dokumentasi berkait dengan nikah ni tadi, makna kita perbetul dah masa tu. Makna kita akan pastikan pernikahan yang berlaku ni memang satu dari sudut hukum syarak selesai, yang kedua dari sudut Akta 303 selesai, dan melibatkan dokumentasi yang lain tadi dia ada. Maknanya komplit di situ. Alhamdulillah setakat ni tuan-tuan, bila mana perkahwinan yang dibuat dengan cara yang betul, alhamdulillah tuan-tuan, rekodnya ada, dan kita cukup yakin dengan perkahwinan yang berlaku itu adalah sah dari sudut hukum syarak. Sah dari sudut hukum syarak dan sah dari sudut perundangan yang ada. Cuma bagi kes yang tuan-tuan saya sebut tadi, kes yang kalau datang tadi dikemukakan kita nampak palsu, nikah tu palsu, contoh daripada immigration, daripada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri tuan-tuan, hak ni cara macam mana nak betulkan balik dia punya ni tuan-tuan, memang dia kena buat pengesahan nikah. Hak mana ada lah makna setakat ni, hak mana ada, hak mana
Katalah kalau dia masih lagi ada isteri dia kena buat pengesahan nikah ni. Kalau dia masih lagi ada, katalah isteri tak ada, suami ada, maknanya kepada suami tadi. Dan andai kata tuan-tuan kalau dah tak ada dua-dua, mungkin anak dia tadi boleh buat pengesahan nikah di situ. Pengesahan nikah, sebab tuan-tuan dia di mahkamah ni memang kita akan ada dia punya pengesahan nikah tadi, dia akan didetailkan, dan mahkamah ni dia akan tengoklah melibatkan dokumentasi yang ada, kemudian melibatkan saksi-saksi, tuan-tuan, yang sampai satu peringkat. Kalau tak ada pun tuan-tuan, mahkamah dia ada satu section dia dalam Akta Tata Cara Mal tu, dia maknanya hakim syar'i boleh mengadakan, boleh memberi arahan kepada pemohon ni untuk mengadakan dokumen, maka dia buat mana berdasarkan kepada itu dia mana berhukum dengan secara yang zahir, lah. Itu paling lah tuan-tuan, yang tak boleh nak kata apa dah, makna gitu. Jadi berbalik kepada hak palsu tadi, dia kena buat pengesahan nikah. Pengesahan nikah tu tadilah barulah mahkamah keluarkan perintah penghakiman mensabitkan pernikahan yang berlaku di antara Sipolan bin Sipolan dengan Sipolan binti Sipolan ni adalah sah dari sudut hukum syarak. Maka mahkamah minta supaya mengarahkan perkahwinan itu didaftarkan dengan sewajarnya. Dengan sewajarnya tadi tuan-tuan, barulah kita di pejabat agama tadi kita akan daftar perkahwinan itu dengan arahan mahkamah. Di situ tuan-tuan, sebab pejabat agama dia akan follow mahkamah suruh daftar, pejabat agama kata tak boleh, tak ada gitu. Sebab mahkamah suruh daftar tuan-tuan, daftar. Kalau pejabat agama kata tak boleh daftar, tuan-tuan, mana dia suruh pejabat agama tadi, dia boleh kena tindakan mahkamah sebab melanggar arahan mahkamah. Jadi tuan-tuan, selagi mana tidak buat pengesahan nikah ni, selagi itulah dia tak selesai masalah ni, dia tak akan selesai. Maknanya kalau melibatkan dokumen yang palsu tadi tuan-tuan, setakat ni melibatkan agensi-agensi yang ada, tuan-tuan, dia tak terima. Contoh JPN, mungkin dulu tuan-tuan, kalau membabitkan nasab kepada anak, mungkin dulu JPN terima dulu. Tapi setelah mana dia tahu benda-benda ni tadi tuan-tuan, sebab dia selalu kita ada perbincangan dengan JPN dan juga immigration ini, kerana ni di antara agensi yang saling berkait, di antara satu sama lain. Bila mana dia tahu berkait dengan soal nasab anak ini, barulah tuan-tuan dia akan pegang melibatkan juga perintah mahkamah itu. Cuma dulu berlaku tuan-tuan, kan tuan-tuan dulu hak berlaku ada hak tak boleh nasab, pergi nasab juga. Berapa ramai berlaku dulu. Anak tak sah taraf, nasab juga. Anak yang anak angkat pun nasab juga. Tu berapa ramai berlaku tu. Tapi bila mana duduk sekali, barulah kita betul balik. Mana gitu jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi oleh kerana itulah oleh kerana duduk di bahagian nikah ni tuan-tuan, baik itu berkait dengan hal ni tuan-tuan, berkait dengan nikah ni tadi, bagi yang nak kahwin tadi, follow mengikut step perkahwinan yang ada, ikut step perkahwinan yang ada. Dan yang keduanya tuan-tuan, jangan lagi dengan step perkahwinan yang ada ni. Mana contoh kalau nikah tadi lompat ke lain, sama ada nikah di sebagaimana saya sebut hari itu tuan-tuan, berlaku perkahwinan di Thailand, berlaku perkahwinan di Batam, Indonesia, ataupun berlaku perkahwinan di Pakistan, di India, yang tanpa kebenaran kita, tuan-tuan, memang dia akan mengundang masalah. Bukan hari ini, bukan mana hari itu dibuat tuan-tuan, mungkin
2-3 tahun akan datang. Bila mana ada anak, bila mana ada anak, bila mana berlaku kes kematian dan membabitkan harta pusaka, itu dia akan memberi kesan tu. Dia akan memberi kesan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, data yang ada kita cek dalam tahun daripada bulan 1 sampai ke sekarang, bulan 1 sampai sekarang ni, berlaku pernikahan di Thailand tu lebih kurang dalam 5,000 orang. 5,000 orang. Yang 5,000 orang ni tuan-tuan, kita tak tahu nikah dia ni sah ke tidak. Kalau nikah sah, alhamdulillah. Cuma mungkin dia sedut peraturan salah. Hak tak sah, tuan-tuan. Yang 5,000 orang ni, maknanya data yang ada ni tuan-tuan, hak ni yang direkodkan, lebih kurangnya. Hak tidak direkodkan, hak nikah kok ladang getah, hak nikah kok kelapa sawit, kedai-kedai kain, di balasah, kata orang Kelantan, balasah. Ha ni tuan-tuan yang direkodkan ni, tuan-tuan, hak masuk dengan gitu sahaja, tuan-tuan. Hak dimasuk dengan gitu. Hak ni kita pun tak tahu banyak mana ni. Tapi cuma data yang ada lebih kurang dalam sekitar 5,000. Dan sebagaimana saya sebut dulu tuan-tuan, di Thailand ni, tuan-tuan ingat pelantikan juru nikah di Thailand ini, contoh melibatkan di Yala, di Satun, di Bangkok, di Narathiwat, di Songkhla, tuan-tuan. Dia pelantikan juru nikah ini, dan juru nikah, bila mana juru nikah ni dilantik tuan-tuan, dia ada kuasa melibatkan wali am. Ni. Maka tauliah mereka ni tuan-tuan, hak mana yang dilantik di Narathiwat sebagai contoh, dia tak boleh pergi ke Songkhla. Maknanya dia hanya sekitar, dia boleh buat di sekitar Narathiwat je, pelantikan dia situ. Dan yang dilantik di Songkhla sahaja, di Patalong satu lagi, di Patalong sahaja, di Satun sahaja. Makna kalau dia melangkah masuk, contoh orang yang dilantik di Satun, tiba-tiba dia akad nikah di Narathiwat, tuan-tuan. Lepas tu pula wali pula tak ada dalam majlis akad nikah. Dia akad nikah tadi menggunakan wali am, dia panggil, atas kapasiti dia wali am. Makna kalau kita sini tuan-tuan melibatkan wali hakim, ataupun wali raja, ataupun wali sultan. Ini jenis bagi orang tidak ada wali ni, wali tak ada ni, maka dia akan jadi wali pada masa tu. Kalau hak Narathiwat tadi pergi ke Songkhla, dia akad nikah tuan-tuan, walaupun siji nikah tu keluar daripada Songkhla, tapi tuan-tuan, ruh pernikahan tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Pasal apa tak sah? Sebab dia ni hanya ada kuasa yang diberikan dari sudut pemerintah negara dia, hanya sekitar Narathiwat. Tapi kalau dia melangkah masuk ke Songkhla, tuan-tuan, dia ada kuasakah di Songkhla? Tak ada kuasa tu. Tapi dia nikahkan juga, tuan-tuan. Wali tidak ada. Maka pernikahan tadi menyebabkan nikah tadi tak sah, kecuali wali ada. Cuma salah dari sudut pentadbiran dia sanalah, makna gitu. Dia pergi langkah masuk kawasan orang, tapi dia akad nikah tadi katalah wali. Kalau wali ada tuan-tuan, mungkin nikah tu sah, mungkinlah sah dari sudut hukum syarak, dengan sebab wali yang akad nikah tadi, bukan dia. Wali yang akad nikah, cuma dia keluar siji nikah daripada Songkhla, tuan-tuan. Begitu. Saya nak cerita tuan-tuan, di selatan Thailand pun, orang-orang yang dilantik ini pun, ataupun mai ni, majlis agama dia pun pening kepala juga, sama seperti kita sini juga tuan-tuan.
Sama seperti kita di sini juga, yang membabitkan nikah-nikah sedikit ni. Maknanya kalau berlaku gitu tadi tuan-tuan, berlaku nikah gitu tadi, mungkin berlaku nikah sedikit di tempat dia tuan-tuan. Daripada Naratiwat dia akan nikah di Songkla. Juru nikah tu daripada Naratiwat, dapat siji nikah daripada Songkla. Mana berlaku juga tempat dia pun. Sama juga di Indonesia, sama juga. Akad nikah tuan-tuan, tapi dikeluarkan oleh KUA dia, Kementerian Agama. Walhal bukan daripada Kementerian Agama. Yang akad nikah tadi adalah dia panggil tuan-tuan orang yang bukan dilantik. Dipanggil ni nikah, dipanggil nikah liar kalau tak silap saya, nikah liar. Banyak tuan-tuan hak anak daripada macam contoh daripada Indonesia. Bila dia mari ke Kuala Lumpur, duduk menetap lama, lepas tu dapat pemastautin tetap, ada yang IC merah tu, dan dia ada anak kahwin dengan orang, makna dia tuan-tuan ada IC merah, dan dulu masa perkahwinan dia dulu di Indonesia. Bila anak nak nikah kita minta dokumen nikah tu tadi untuk kemukakan. Bila kita cek balik tuan-tuan, nikah tu rupa-rupanya nikah liar. Saya nak cerita tuan-tuan, Indonesia ni, kalau Indonesia ni dia punya dokumentasi pernikahan dia cukup teliti. Kalau nak banding kita dengan Malaysia, dia teliti lagi. Kalau dokumentasi tadi dia akan keluar melibatkan surat nasab dia, surat melibatkan tuan-tuan, banyak benda lah, banyak benda saya nak ceritanya. Kalau dalam dokumentasi dia tuan-tuan, dia akan ada melibatkan nasab ibu bapa tu ada. Kemudian tuan-tuan dipanggil salah silah keluarga, mana detail tuan-tuan. Sebab kita pernah duduk dengan Indonesia ni semeja, kita bincang melibatkan isu nikah, sangat-sangat detail dia tuan-tuan. Bahkan kita Malaysia pun tidak sedetail dia. Dia punya apa panggil maklumat pernikahan tadi. Sebab itu kalau dibuat dengan cara yang betul di sana tuan-tuan, saya cukup yakin dengan dokumentasi yang dikeluarkan oleh kerajaan Indonesia itu, dia detail dia punya perjalanan dia tuan-tuan. Cuma hak yang jadi masalah tadi, dia tidak ikut saluran ni. Macam kita sini jugalah yang tidak ikut saluran ni. Nikah di selatan Thailand tuan-tuan tadi, macam kita tadilah, akad nikah berlaku di Songkla, tapi juru nikah dia adalah di Naratiwat. Wali pula tak ada dalam majlis akad nikah. Wali tak ada dalam majlis akad nikah. Kalau wali ada tu tadi okey dah, saya kata. Kalau wali tak ada dalam majlis akad nikah, pasti dia akan guna wali am atau kapasiti wali am. Kalau atas wali am tuan-tuan, dia tidak ada kuasa, macam mana dia boleh akad nikah? Tapi mungkin dia tak bagi tahu pada pasangan tuan-tuan. Tak bagi tahu, takkan dia nak bagi tahu, kerana melibatkan soal duit tuan-tuan. Soal duit bukan dalam 5,000, 4,000, 3,000 tu tuan-tuan, biasanya adalah melibatkan pembabitan kos tadi tuan-tuan. Kalau kita di Kuala Lumpur, saya nak cerita kos berapa je. Saya nak sebut berkait dengan kos bayaran di Kuala Lumpur tuan-tuan. Kalau di Kuala Lumpur, mas kahwin kita RM80. Ada RM80 boleh nikah. Itu satu. Yang kedua, bayaran upah juru nikah kita di wilayah persekutuan tuan-tuan RM150. RM150. Campur dengan saksi 2 orang ada tu tadi tuan-tuan, RM25, RM25, RM50. Berapa? 200. 200 campur dengan 80, 280. Kan? Lepas tu register di Kuala Lumpur ni RM25 je. Orang-orang yang nak berkahwin dalam wilayah persekutuan, register dia, pendaftaran perkahwinan RM25. Berapa? 280 campur dengan 25, 300. RM305 je. Soal kenduri tu lain cerita tu. Lain ceritalah. Itu terletak kepada
keluarga lah, kalau dia mampu buat dengan cara mampu dia, kalau dia tak mampu mungkin dengan kadar kemampuan yang dia ada. Jadi total yang ada ni tuan-tuan, hak kos nikah sajanya yang terlibat saja membabitkan kos perkahwin, kos nikah ni tuan-tuan, RM80, RM200, kemudian RM80. Itu je. Kalau dia tak nak buat kenduri lah sebagai contoh, ataupun dia tak nak buat kenduri, tu je ada RM305 kan, RM305 je tuan-tuan. Tu je. Lepas tu dokumen tadi sah dari sudut hukum syarak, kemudian akta undang-undang kita pun selesai. Hak yang pergi ke Thailand ni siapa bayar beribu-ribu, nikah kadang-kadang tak sah tuan-tuan. Satu saya nak cerita tu tuan-tuan. Tuan-tuan, berapa kali kita buat perjumpaan macam di Thailand, kita panggil Mai datang, Mai majlis agama dia dan qadi-qadi dia mari sini, dan kita pun pergi ke sana tuan-tuan. Bukan setakat kita pergi ke sana, bukan setakat kita panggil dia di sini, kita menerima keterangan dia, maklumat daripada dia, kita turun tuan-tuan. Tahun lepas kita turun, satu tim kita turun daripada Kuala Lumpur, pergi tuan-tuan akad nikah, pergi tengok pasangan-pasangan yang akad nikah tadi. Bila ada perjumpaan tuan-tuan, ialah antara kita tengok melibatkan berlaku pernikahan tadi tuan-tuan, makna pernikahan yang berlaku tu pun tuan-tuan ada hak betul dari sudut syaratnya, okey. Cuma ada pernikahan tadi kita rasa ragu. Contoh, saya nak tunjuk contoh. Ada satu pasangan tuan-tuan tadi, dia kata dia nak berkahwin, book direct ke Mai di sana. Dia kata, tuan, ambo nak nikah ni, bawa dah hak tina ni, molek mari. Lepas tu nak nikah lagu mana? Dia mau tunggu kahwin sekejap, lepas tu kita nikah. Dia lain bawa. Dia kata bawa. Lepas tu dia tanya wali duduk mana? Wali duduk Kuala Lumpur. Wali duduk Kuala Lumpur tuan-tuan. Hak wali duduk Kuala Lumpur. Hak tina tu ayah dia duduk Kelantan sebenarnya tuan-tuan. Hak ni berlaku nikah ni tuan-tuan. Berlaku nikah seberang daripada hak ni berlaku tuan-tuan daripada Pekala Kubu masuk ke Tabai. Kuala Kubu Pekala Kubu, lepas sungai tu tuan-tuan Tabai. Ayah dia duduk Kelantan je. Ayah dia duduk Kelantan. Tok Iman tu tanya, ayah duduk mana? Ayah duduk Kuala Lumpur. Dia tipu Tok Iman tu. Oh beres kalau ayah duduk Kuala Lumpur, jangan duduk Kelantan sudah. Dia pun nikah tuan-tuan, padahal ayah duduk Kelantan. Tok Iman tu pergi cek ke ayah dia tu duduk mana. Hanya sekadar dengar melalui keterangan budak yang nak nikah tu tadi. Kalau budak nak nikah tuan-tuan, Gajah Rimah dia akan bagi tahu, dia akan sebut tuan-tuan untuk nak pelepas dia ni. Cuma dia tu juru nikah tu tadi, dia tak cek tuan-tuan, tak cek. Tu satu. Hak satu pasangan datang, dia kata dia nak nikah. Cuma kita risik dah tanya budak-budak ni nak nikah ni tuan-tuan. Kita rasa tanya nikah dulu, lepas tu kita cuba tengok keterangan. Saya cuba tengok dia punya CJ cerah hak ada tuan-tuan. Kita boleh scan lalu. Oh tina ni dalam eddah ni, orang tina ni dalam eddah. Dalam eddah tuan-tuan. Baru je cerai dengan suami dia dalam 3 kali suci tu. 3 kali suci eddah tak habis lagi. Eddah tak habis lagi. Lepas tu tuan-tuan dia nak nikah dengan orang lain, nak nikah dengan orang lain di Malaysia mana boleh? Sebab dalam tempoh eddah, kenapa tak boleh? Eddah tu eddah. Tuan-tuan masuk ke Thailand, mau cerai dah. Cerai dah ustaz, cerai dah. Memang cerai dah. Lepas tu dia tengok CJ cerai. Oh betul mau cerai ni. Kita tengok teliti gapo dia ada dalam CJ cerai itu. Boleh tak ada masalah. Wali muda mana? Wali tak ada
Tak ada ustaz wali duduk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur juga tu pun, tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan nikah. Bila nikah gitu tuan-tuan, tengok sekadar mata kasar sini cerai ada, lepas tu tengok hak ni tuan-tuan pakai nikah je. Lepas tu dapat CJ daripada Thailand, daripada Thailand tu. Maka duduklah dua ni nikah tuan-tuan. Dah tak imam nikah dah. Jadi nikah lagu tu tuan-tuan, oh kita kata aduh, hak ni balik ke Malaysia, lepas tu yang menyebabkan berlaku nikah tadi, nikah tuan-tuan tak sah. Cuba mahkamah kita memang dia akan teliti. Tapi saya nak cerita dokumentasi tadi, benda yang masuk gitu, Allah, longgarnya kalau nikah tu tuan-tuan, dalam satu saya sebut dalam tempoh iddah tu tadi, perempuan ni dalam tempoh iddah confirm tuan-tuan tak sah nikah. Pasal apa tak sah nikah? Iddah tu tadi lagi masih 3 kali suci, dia masih lagi dikira hak suami dia tu. Anda kata kalau suami dia pergi rujuk balik, katalah dalam tempoh iddah, dia telefon suami dia, hello nak abang minta maaf lah abang nak rujuk balik. Sah ke tidak tuan-tuan? Sah hukum syarak kalau dia hello tuan-tuan. Sah satu. Yang kedua tadi, memang dalam tempoh iddah tadi tak boleh nak berkahwin, kerana dari sudut syaraknya tuan-tuan dia mesti istibrak rahim satu. Kemudian mesti habis tempoh iddah tadi tuan-tuan. Kenapa? Kerana Allah menyebut tuan-tuan iddah ni tadi adalah merupakan sesuatu yang wajib iddah. Mana kalau gitu tuan-tuan, kita pun waktu kita rasa macam mana melibatkan nikah begitu. Kalau dekat kita ni tuan-tuan, kita saring terus, mari saja dokumentasi, memang kita kata tuan tak boleh nikah ataupun puan tak boleh nikah. Pasal apa tak boleh nikah? Melibatkan hukum syarak di sini. Sebab itulah tuan-tuan, hak berlaku nikah tu tadi tuan-tuan, kalau hak lepas-lepas begitu tu, saya duk perhatilah, saya duk tengok tuan-tuan, mungkin sekejap okey balik tuan-tuan, hak tu kena cerai tolak 3 kau suami dia, lepas tu balik tuan-tuan, duduk sekejap jadi bergaduh dalam rumah tangga, bergaduh rumah tangga, lepas tu jadi tak aman, jadi tak selesa, jadi macam-macam. Tu kesan dia tuan-tuan. Saya duk perhati dalam nikah yang tak betul ni, dia akan kalau nikah bermula dengan cara yang tak betul, dia akan berkesudahan dengan cara tak betul. Tu je. Sebab nikah ni dia bukan tuan-tuan benda yang boleh kita pandang remeh, tidak. Sebab itu kita nikah ni kita jaga tuan-tuan. Saya kalau Tok Imam saya buat salah, saya panggil, sebab saya jaga juru nikah tuan-tuan. Dia saing barang tu, hari tu dia saing barang tuan-tuan, dia tak cek wali. Kebetulan saya duk tugas tuan-tuan, saya cek tembak tuan-tuan. Kadang-kadang ambil borang ni terdetik lah tu, hati ni terdetik, tak sedap lah. Tengok cek borang, rasa ada masalah, saya pun panggil pasangan, cek balik tuan-tuan. Dia cerita rupa-rupanya ayah dia masih lagi hidup lagi, tapi dia tipu, buat suaka sumpah mengatakan mati. Tok Imam kata lepas dah Tok Imamnya. Dia kata ayah dia mati. Saya kata, mai masuk bilik saya nak surat mati ayah ke mana-mana pun. Ni surat aku sumpah ada ni, surat aku sumpah ada tuan-tuan. Guna ni ustaz tuan-tuan, tak boleh. Saya kata saya nak surat mati daripada JPN mengatakan ayah awak mati. Kebetulan tuan-tuan, sebelum saya panggil dia tu, saya dah berhubung dah dengan JPN tu, saya dah berhubung dah sebalik tu tuan-tuan. Kebetulan maknanya kita cek balik data-data yang ada tuan-tuan, dan kita cakap dengan ayah dia, kita tahu ayah dia tuan-tuan. Cuma ayah dia kata gini, ustaz, sebenarnya saya memang ada konflik keluarga dengan anak dan isteri ni. Ialah mungkin dulu bergaduh
lepas tu ayah dia melibatkan berlaku tuan-tuan cerai, lepas tu mak dia pun tak nak saya ustaz, lepas tu memanglah dia pun jadi tak ngam dengan saya, nak buat macam mana. Tapi saya tak tahu ustaz dia nak nikah ni, saya tak tahu, kata ayah. Anak dia kata, saya mati dah ustaz, mati dah. Saya kata, saya ambillah data daripada Jepun. Saya kata, ni siapa? Dia duduk di sekian-sekian, ni siapa? Ni ayah siapa? Barulah dia, saya hello tak iman saya, kata, mu cek ke tak surat nikah ni? Awak cek ke tak surat nikah ni? Kalau nikah ni, kalau kata saya lepas nikah ni, kata menyebabkan nikah ni tak sah, tuan-tuan. Saya warning balik pada teman-teman nikah saya, tuan-tuan. Saya akan panggil, ada kita gantung pun ada, kita gantung dia, tugas dia. Baru ni kita gantung tugas. Sebab kenapa tidak teliti? Sebab tuan-tuan melibat macam juru nikah ni, di situlah pada permulaan dia. Sebab kami di pejabat ni muka dengan nikah lagi, dengan cerai lagi, orang gaduh lagi, melibatkan dokumentasi tadi banyak. Manakala tak teliti di tu, tuan-tuan, memang dia akan habis. Sebab tu saya minta kalau melibatkan juru nikah saya ni, tuan-tuan, dia kena check, teliti. Kalau kita berpuas hati, yakin betul-betul memang tadi, tuan-tuan, okey, alhamdulillah. Macam tadi tu ayah masih hidup. Ayah masih hidup bergaduh dengan isteri, dengan anak tadi, tuan-tuan. Adakah melibatkan masalah wali tadi gugur? No, tidak. Ayah kandung tu, ayah kandung, wali mujbir, kuasa besar tu pada ayah tu. Sebab itu, tuan-tuan, kita teliti. Jadi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasih sekalian, sebab itu berbalik kepada isu nikah tu satu benda besar yang saya nak bagi tahulah. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, isu cerai. Isu cerai, tuan-tuan, cerai ni melibatkan, dia panggil pembubaran perkahwinan. Dalam kita ni dia ada 4. Sama ada melalui kaedah talak, cerai dia panggil, ataupun kaedah fasakh, ataupun li'an, satu lagi khulu'. 4 kaedah ni, khulu'. Inilah 4 kaedah dalam Islam, maknanya kaedah pembubaran perkahwinan. Cuma saya nak ambil satu ni, tuan-tuan, melibatkan cerai. Cerai ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasih sekalian, cerai ni Nabi sebut di antara thalathatun jidduhunna jiddun wa azluhunna jiddun, an-nikah wat talaq war raja'ah. Di antara 3 benda-benda ni, 3 nikah cerai rujuk ni tadi yang tak boleh main-main, Nabi kata. Bergurau jadi, tuan-tuan. Jadi melibatkan masalah cerai ni, dia membabitkan cerai ni, tuan-tuan, melibatkan masalah lafaz ni, tuan-tuan, kalau bergurau jadi, terutama melibatkan, tuan-tuan, melibatkan lafaz, dia ada lafaz secara sharih, kinayah dan ta'liq, tuan-tuan. Yang cerai secara sharih ni, tuan-tuan, hak ni pun saya bila cek balik kepada dokumentasi cerai ni, tuan-tuan, dan juga melibatkan dipanggil rundi cara yang ada, itu pun, tuan-tuan, banyak juga kesnya. Cuma, tuan-tuan, kalau melibatkan contoh cerai talak satu, suami sebut, dia tak pergi ke mahkamah. Sebab nak dapat hitam putih ni, dia kena pergi ke mahkamah. Pejabat agama dia tak boleh nak buat. Dia panggil pengesahan cerai ni tak boleh nak buat, mesti pergi ke mahkamah. Sebab undang-undang duduk situlah, tuan-tuan. Jadi bila mana melibatkan mahkamah mengesah, barulah pejabat agama dia akan follow. Cuma kalau yang, tuan-tuan, kalau berlaku cerai dan dia tak pergi ke mahkamah, tuan-tuan, pejabat agama tak tahu, hak tahu dia laki bini tu je. Dia masih duduk sekali. Kalau melibatkan talak raja'nya, kalau talak raj'i, tuan-tuan, kalau hukum syarak lah, kita cerita hukum syarak, dia cerai talak satu, tuan-tuan, dia tak pergi ke mahkamah, dia senyap gitu, lepas tu dia rujuk balik isteri dia dalam masa tempoh edah tu, mungkin 2-3 hari dia rujuk balik, sah ke tidak? Sah. Maknanya kalau dia duduk sekali dalam situ, okey lagi lah. Maknanya, tuan-tuan, cuma
melibatkan dokumentasi cerai tu memang kita tak tahu. Hak tahunya dia laki bini tu je. Tuan-tuan, gitu. Cuma dari sudut undang-undang salah ke tidak? Salah. Undang-undang ni salah. Sebab undang-undang dia sebut situ tuan-tuan, makna melibatkan perceraian di luar mahkamah ni tuan-tuan dia salah. Tapi boleh daftar. Boleh didaftarkan di bawah Section 55A dan penalti dia di bawah Section 124 melibatkan RM1,000 6 bulan penjara atau kedua-dua sekali. Cuma saya tak pernah jumpa lagi penjaranya. Biasanya denda je. Lepas denda apa semua tadi barulah tuan-tuan boleh didaftarkan di pejabat agama. Di situ barulah ada rekod cerai, barulah ada rekod rujuk, sebab dia rujuk sekali. Biasa dah lelaki macam ni tuan-tuan, dia bercerai kemudian dia rujuk balik, duk tak lama baru tuan-tuan kalau berlaku isu balik baru dia pergi ke mahkamah. Hal ni dia akan perintah biasanya keluar, dia akan disebut melibatkan cerai dan biasanya disebut juga ada rujuk di situ. Cuma bagi daftar je. Tapi kalau dia silent, dia senyap gitu tuan-tuan, jabat agama tak tahu, mahkamah pun tak tahu, dia dua tu je lah. Hak tahu pun cerita. Cuma hak bimbang sekali ni melibatkan berlaku kes cerai talak 3. Hak ni sakit. Yang suami sebut lafaz cerai talak 3 tu, ataupun berlaku cerainya tuan-tuan 3 kali dah berlaku disebut. Lafaz tadi berlaku dia tak pergi ke mahkamah, lepas tu berlaku pula cerai, duk tak lama pula berlaku cerai 3 kali, lebih pada 3 kali, tapi masih lagi bersekedudukan. Hak ni sakit. Ataupun lafaz talak 3 tu, hak ni sakit tuan-tuan. Sebab bila mana lafaz talak 3 ni memang dia tak boleh duduk sekali dah, tak boleh duduk sekali. Bila tak boleh duduk sekali, maka tuan-tuan dia kena farak, dia kena pisah. Tapi kalau dia tak pergi ke mahkamah, pejabat agama pun dia tak pergi, tak dapat khidmat nasihat berkait dengan perkara tu, dia masih lagi duduk sekali. Cuma dia tahunya laki bini tu je. Kalau masing-masing duduk senyap, tak apalah, abang pun terlepas dah, kita duduk sekali ya, kita senyap lah, orang pun tak tahu kita masih lagi dalam title suami isteri. Kalau tengok sijil nikah kita, memang kita masih lagi nikah. Orang nak kata apa tuan-tuan? Kalau duduk ginilah tuan-tuan, hak ni menyebabkan kalau dia tu muda, ialah masih duduk dengan isteri, mungkin akan lahir anak dan sebagainya. Lahir anak tadi tuan-tuan, hak ni cerita anak luar nikah ni salah satu. Anak luar nikah tuan-tuan, kemudian dari sudut benti pun tak boleh nak nasab pada ayah dia. Kalau lelaki pun samalah anak gitu. Ni, hak ni. Hak saya cerita ni tuan-tuan, hak ni berlaku ni tuan-tuan. Bila mana hak ni tuan-tuan, suami dia mati dah suami dia. Mati suami tadi, isteri masih lagi ada. Lahir anak ni tuan-tuan, besar anak ni tadi, anak nak kahwin ni, anak nak kahwin tuan-tuan, lebih kurang dalam sebulan lagi, masa dijumpa tu tuan-tuan, maaf 2 minggu daripada tarikh nak kahwin tu tuan-tuan, 2 minggu dia baru buat urusan melibatkan pejabat agama, melibatkan borang apa semua. Hak laki tadi siap dah, dia dapat surat. Laki tu tadi siap surat, dah dapat kebenaran daripada negeri dia dah, masuk ke KL dah, dia baru nak buat tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, mak tadi tuan-tuan, mak dia tu tadi tuan-tuan, dia cerita benda betul, sebab rasa bersalah ni tuan-tuan. Sebab ada adik-beradik dia tu, lepas tu daripada tu ada adik-beradik dia tu, sebab dalam rekod tu tuan-tuan, dia letak hak sulung tadi perempuan, kemudian adik tadi tuan-tuan, adik lelaki dia. Cuma dari sudut kacamata, kalau kita nak scan dia ni cerai ke tak cerai, tak tahu, sebab dia tak pernah pergi ke mahkamah tuan-tuan. Cuma yang mak dia tu sebut tuan-tuan, isteri tadi sebut, ustaz sebenarnya suami saya cerai dah saya dulu. Saya kata, talak berapa kak? Talak 3 ustaz. Allah, talak 3. Lepas tu kak masih duduk sekali ke dengan suami ni sehingga lahir anak-anak ni?
Dia kata, itulah ustaz, tapi saya rasa memang saya tak tenang ustaz. Menangis dia, menangis. Allah, kak, ni bila nak kahwin anak ni? 2 minggu lagi ustaz. Macam mana ustaz? Macam dia pun pening ya, pening lah tuan-tuan. Saya kata, Allah, ni kak, anak-anak lahir daripada ni anak luar nikah belaka ni. Yalah, anak luar nikah itu saya baca dari sudut hukum syarak, tuan-tuan. Sebab anak-anak ni tuan-tuan, hak ni kalau dia nak nikah ni tadi, dia tak boleh nak pergi kepada wali yang ada ni. Dia mesti pergi kepada wali hakim ni, hak ni. Mesti pergi kepada wali hakim. Kalau adik dia jadi wali kepada kak dia ni, tuan-tuan, tak sah nikah. Kenapa tak sah nikah? Sebab putus, melibatkan soal nasab tu tadi. Dan anak-anak hak ada ni pun, tuan-tuan, anak-anak ada ni pun, hak ni hak lahir daripada berlaku cerai talak 3 ni. Dia masih duduk sekali lah yang anak seorang tu. Tapi mak dia bercerita betul lah, sebab benda tu rasa bersalah, sebab dia akan memberi kesan. Makna kena betul balik, tuan-tuan. Kena betul balik tadi, makna kena pergi kepada wali hakim. Jadi bila wali hakim tadi perlu kepada perintah mahkamah. Jadi tuan-tuan, kita buat report balik. Tapi maknanya ialah perintah mahkamah kadang-kadang tuan-tuan melibatkan dalam 2 minggu. Saya beranggapan kalau 2 minggu tak sempat nak selesai kes, terpaksa tunda. Terpaksa kena tunda. Melibatkan kes tadi untuk dibaca tuan-tuan dalam tempoh 2 minggu, sebab dia baru nak buat urusan apa semua, rasa tak sempat. Biasanya kalau kes wali hakim ni sekurang-kurangnya sebulan masa tu kena ready. Sebab kes-kes tadi tuan-tuan, sebab melibatkan bacaan kes di mahkamah ni dia banyak tadi. Tapi kena ready sebulan tu okey dah. Cuma tadi tuan-tuan terpaksa extend tadi. Cuma ustaz, macam mana saya nak bagi tahu bakal menantu saya ni? Tuan-tuan, tu sakit kepala juga tu. Kalau kena tuan-tuan, sakit kepala lah, sakit kepala tuan-tuan. Cuma dari sudut sarahah, pandangan saya lah tuan-tuan, kalau melibatkan ibu bapa tadi, hak tu perlu kepada hikmah, makna nak cerita tu tadi. Tapi bayang kalau nak cerita tadi tuan-tuan, Allah, kadang-kadang mati akal juga kita tu nak cerita. Tapi perkara ni dia kena sarahah, pandangan saya kena sarahah, kena betul, kena tak apa jelas, makna gitu. Sebab biasanya kalau dia berlaku nikah, kalau tahu selepas nikah tu memang dia kejam, biasanya gitu. Dia akan rasa ditipu, mana banyak benda lah tuan-tuan. Jadi berbalik kepada isu cerai tadi, sebab itu cerai saja refer lah mahkamah. Refer mahkamah tuan-tuan, buat pengesahan cerai. Sekiranya berlaku cerai dulu, barulah mahkamah akan keluarkan dia punya, dipanggil dalam bab cerai tadi tuan-tuan, dia akan ada perintah penghakiman. Kita akan peganglah perintah tu tuan-tuan. Hal ni yang berlaku ni tuan-tuan, orang yang mari rujuk dengan kita, hak yang tak rujuk dengan kita ni, wallahu a'lam lah. Saya pun tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Di situ. Dan akhir sekali tuan-tuan, melibatkan rujuk ni sama dah. Bagi mana-mana yang cerai, rujuk tadi yang penting sekali dia pergi ke mahkamah dulu, ada hitam putih tentang cerai, barulah pergi kepada pejabat agama untuk rujuk tuan-tuan. Rujuk ni tadi tuan-tuan, biasanya kalau rujuk dalam tempoh iddah, kita akan buat di pejabat agama, Tapi andai kata berlaku rujuk ni tadi tuan-tuan, contoh berlaku cerai, lepas tu dia rujuk, duduk sekali dalam talak raja'nya, kemudian duduk tak lama, mungkin setahun lepas tu tuan-tuan, dalam tempoh setahun tu ataupun mungkin tempoh 5-6 bulan tuan-tuan, barulah dia rasa nak ada dokumentasi, barulah rasa bersalah tuan-tuan. Macam mana nak buat? Pergi ke mahkamah, sebut berlaku cerai, sebut berlaku rujuk, barulah mahkamah dia akan ngesah. Biasa dalam perintah tadi akan ada cerai dan akan ada rujuk. Pergi pejabat agama, daftar saja rujuk tu tadi. Sekiranya tu tamat iddah. Tapi dia rujuk tu dalam tempoh iddah. Rujuk dalam tempoh iddah, cuma tuan-tuan dia tak pergi pejabat agama, mungkin 5 bulan lepas tu baru dia pergi. Ni cara dia pergi ke mahkamah dulu, buat pengesahan, kemudian dapat perintah mahkamah tadi, barulah pergi pejabat agama untuk daftarkan cerai dan rujuk tadi, dan kita akan keluarkan sijil rujuk.
Di situ. Dan last kali bagi orang perempuan, katalah kalau suami dia cerai dia, tuan-tuan, cerai dia dan suami dia rujuk balik, lepas tu dia pun tak nak kepada suami tadi, jangan sekali-kali duduk senyap gitu, jangan. Dia kena pergi ke mahkamah, dia kena pergi ke mahkamah juga. Dan bila mana dapat perintah di mahkamah tadi, kena sebut bahawasanya berlaku turujuk. Suami sebut pada dia, jangan tak sebut. Kalau dia tak sebut, tuan-tuan, sebagaimana pernah saya sebut tuan-tuan dulu, yang pernah berlaku diceraikan oleh suami, kemudian suami rujuk, dia tak peduli kepada suami, kemudian dia pergi gitu, dapat tuan-tuan pergi ke mahkamah, dapatkan perintah cerai daripada mahkamah, daftar di pejabat agama, duk tamu dia nikah dengan orang lain, menyebabkan nikah tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Kenapa? Kerana dia masih lagi dikira hak suami dia dulu, sebab suami dia telah rujuk dia, tuan-tuan. Ini telah rujuk dia. Patuh, tuan-tuan. Ini ada 2-3 kes dengan kita lah, yang kita kena farak balik pernikahan dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasih sekalian, itu berkait dengan nikah cerai rujuk yang saya sebut secara verbal lah, tuan-tuan, secara tidak detail sangat, tetapi secara sepintas lalu. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya sebut sedikit banyak berkait dengan NCR ini, nikah cerai rujuk ini tadi, mudah-mudahan dia ada sedikit paduan pada kita. Dan kalau orang tanya pada tuan-tuan pun, rasanya saya cukup yakin tuan-tuan boleh juga bagi tahu benda yang betul yang kita terima pada pagi ini, untuk salurkan ke mana dia nak pergi, tuan-tuan, di situ. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasih sekalian, jam sudah menunjukkan 7.10, perut dah cakap orang putih dah. Kita berhenti sekadar ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat tadi, tuan-tuan, ada ilmu lah kita sikit pada pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.